أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini kita akan membahaskan satu matan yang walaupun tidaklah begitu banyak halayan ataupun lembarannya, walaupun kitab ini ataupun risalah ini tidaklah begitu banyak ataupun tidaklah begitu banyak lembaran ataupun halayannya, hanya terdapat lebih kurang 49 bait sahaja, tapi ini satu kitab yang sangat besar, yang besar nilainya dalam memahami hukum hakam, terutama sekali bagaimana kita nak deal dengan situasi yang kita hadapi, membabitkan hukum hakam amal ataupun amaliyah. Dan kitab ini seperti mana yang kita maklum, seperti mana yang diiklankan, adalah Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di. Dan seperti mana yang kita sebutkan tadi, ada 49 sahaja di dalamnya bait. Dan kalau muslimin muslimat tengok pada risalah tersebut, bait 1 hingga 10 membicarakan tentang muqaddimah dan tidak terdapat mana-mana qawaid fiqhiyah, manakala qawaid fiqhiyah itu bermula pada bait yang ke-11 hinggalah bait yang ke-47, 48 dan juga 49 itu adalah penutupnya. Baik, sebelum kita mula tentang Al-Qawaid Fiqhiyah ini, sedikit pengenalan tentang perbezaan dan juga kepentingan untuk kita tahu Qawaid Fiqhiyah. Sebenarnya Qawaid Fiqhiyah ini adalah satu subjek yang diajarkan di universiti ataupun siapa yang mengambil jurusan pengkhususan bidang agama, hukum hakam terutamanya, diajarkan kepada student kerana ia membabitkan hukum hakam amali, yang bila seseorang itu mempelajarinya, dia tahu sedikit sebanyak cara ataupun memberikan cara ataupun kaedah untuk memberikan fatwa kepada orang tanpa mengetahui dalil secara khusus. Baik, itu kita akan mulakan dengan pertama, perbezaan di antara usul fiqh dan juga al-qawaid fiqhiyah, dan yang kedua adalah apa kepentingan mempelajari al-qawaid al-fiqhiyah. Baik, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perbezaan yang ketara di antara, kalau ada orang bertanya apa beza usul fiqh dan juga al-qawaid al-fiqhiyah, usul fiqh adalah satu kaedah umum bagaimana seseorang itu mengistinbatkan hukum. Istinbat ini maksudnya adalah tahu bagaimana cara untuk mengekstrak ataupun mengeluarkan hukum pada nas syarak. Manakala al-qawaid al-fiqhiyah pula adalah satu kaedah yang pengkhususannya adalah kepada juz'iyah. Juz'iyah kat sini maksudnya adalah hukum amaliyah yang khusus. Saya berikan contoh. Kalau dalam perbahasan usul fiqh, kita akan bicara bagaimana seseorang itu diajar untuk mengistinbatkan hukum daripada nas-nas syarak. Contohnya, setiap, ini contoh-contoh salah satu usul fiqh yang mungkin secara umumnya walaupun tidak disentuh secara khusus, setiap perintah
fi'il amar kita panggil, perbuatan perintah yang disebutkan dalam nas-nas syarak akan membawa kepada hukum wajib. Itu kita katakan itu adalah salah satu part dalam bidang usul fiqh. Manakala al-qawaid fiqhiyah ni pula, dia seperti mana kita sebutkan tadi, dia lebih kepada perkara-perkara juz'iyah, perkara-perkara khusus yang diperbuat oleh seorang hamba, diambil daripada nas-nas syarak juga, akhirnya dijadikan satu kaedah. Contohnya dalam bila kita baca nas-nas syarak, ada larangan untuk kita menzalimi orang lain, ada larangan untuk kita menzalimi diri kita sendiri, maksudnya kita buat satu perkara sehingga perkara tersebut mendatangkan kemudaratan. Dan ada satu nas khusus yang Nabi SAW sebut, la darara wa la dirar. Maka daripada nas-nas syarak ini, larangan membunuh, larangan minum arak kerana memudaratkan diri sendiri, maka akhirnya para ulama kumpulkan, jadikan satu kaedah yang kita panggil sebagai kaedah fiqhiyah ini. Salah satu kaedahnya adalah la darar wa la dirar. Tidak ada kemudaratan dan juga tidak boleh mendatangkan kemudaratan. Akhirnya macam mana kita nak implementasi kaedah fiqhiyah ini? Kalau qawaid fiqhiyah ini adalah kita ada satu formula, tidak boleh memudaratkan dan juga tidak boleh mendatangkan kemudaratan dan juga tidak boleh memudaratkan. Akhirnya apa sahaja perbuatan manusia ataupun perbuatan hamba yang membawa konotasi atau memberikan kesan kemudaratan, maka kita boleh hukum sebagai perbuatan tersebut adalah haram. Jadi itu perbezaan di antara usul fiqh dan juga al-qawaid fiqhiyah. Jadi apa kepentingan untuk kita yang awam ini, walaupun kita tidak pelajari pengajian Islam secara khususnya, setidak-tidaknya kita boleh memberikan fatwa kepada diri kita sendiri untuk permasalahan-permasalahan kecil. Contohnya, apa katalah ada satu perbuatan kita ragu-ragu nak buat. Ini benda ni elok tak elok ni. Dan kita tahu bahawa kesannya itu sedikit sebanyak akan memberikan kemudaratan kepada diri kita. Jadi sekurang-kurangnya kita tahu bahawa perbuatan ini berdasarkan qawaid fiqhiyah tidak boleh dilakukan ataupun ia akan membawa kepada keharaman. Jadi itu adalah sedikit kelebihan orang yang mempelajari al-qawaid fiqhiyah, tidak mengetahui dalil secara khusus, tetapi berdasarkan kaedah yang kita pelajari, kita boleh memberikan hukum hakam sedikit sebanyak sekurang-kurangnya untuk diri kita sendiri. Baik. Itulah kalau ada orang tanya kenapa, apa kepentingan ataupun kebaikan untuk kita mempelajari usul al-qawaid fiqhiyah. Baik, tanpa kita memperpanjangkan waktu, insya-Allah daurah kita ini lebih kurang selama 4 jam. Dan seperti mana lazim kalau saya yang mengendalikan daurah, setiap 1 jam itu ataupun 1 jam lebih kita akan rehat 10 ke 15 minit untuk refresh. Baik, kita mula. Saya rasa matan itu ada pada muslim-muslimat dan boleh di search, link pun telah diberikan. Baik, kita mula. Ada 49 bait ke semua sekali. Kita mula dengan bait yang pertama. Saya kalau boleh mengelakkan bercakap mengenai perkara yang terlalu teknikal, supaya setidak-tidaknya orang awam yang mungkin tidak pernah mempelajari qawaid fiqhiyah ini senang untuk faham. Mungkin kalau pengajian Islam itu lebih mudah memahami, dia mungkin melihat daurah ini sekadar satu ulangan ataupun tazkirah terhadap pelajaran yang telah pun diajarkan di universiti. Baik, bait yang pertama, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mulakan dengan nazam ini dengan katanya, alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dhin ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil kathirah thumma as-salatu ma' salamin da'imi ala ar-rasulil qurashiyil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratibal fakhari. Baik, muslimin muslimat, bait 1 hingga bait 4 seperti mana lazimnya mana-mana penulis ataupun mana-mana pengarang akan mulakan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga selawat dan salam ke atas keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dan juga pengikut baginda. Tidak terkecuali dalam manzumah ini bait 1 dan 2 adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala bait ketiga dan juga keempat
adalah selawat dan salam ke atas keluarga baginda beserta dengan para sahabat. Baik, alhamdulillahil aliyil arfaqi, maksudnya adalah segala puji, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alif lam kat situ biasanya asatidzah akan sebut alif lam lil istighraqiyah, alif lam yang akan menenggelamkan maksudnya segala pujian itu akan tenggelam dengan pujian kepada Allah Ta'ala. Kalau kita kata kepada seseorang, awak ni bijak, awak ini pemurah, maka kalau kita letakkan alif lam kat situ, alif lam al-istighraqiyah, maka dia akan bermaksud segala pujian-pujian itu ataupun segala bentuk kepandaian itu akan tenggelam dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita puji seorang, awak ini cantik, pujian itu bila kita letakkan alif lam istighraqiyah, maksudnya pujian Allah itu kepada Allah itu lebih lagi, tenggelam semua pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Syekh mula alhamdulillah, segala puji bagi Allah, al-aliyil arfaq. Al-ali maksudnya yang maha tinggi, ar-rafiq maha, kita boleh sebutkan santun ataupun lunak. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, seperti mana yang kita maklum, Nabi SAW pernah sebut dekat Aisyah, dia katanya, Aisyah, wahai Aisyah, inna Allah rafiqun yuhibbur rifq. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu rafiq, maha santun, maha lembut, yuhibbur rifq, suka akan kesantunan dan juga kelembutan. Maka al-ali al-arfaq, dua-dua ini merupakan nama Allah Subhanahu Wa Taala, maha tinggi dan juga maha santun, maha lembut. Kemudian Syekh pada bait yang berikutnya, bukan bait yang pertama, pada ayat yang berikutnya sebutkan wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Jami' maksudnya Allah Ta'ala ini dia menghimpunkan segala sesuatu, wal mufarriq, dan juga dia jugalah yang memisahkan segala sesuatu. Macam ni kita nak faham? Jamil asya' maksudnya makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dia akan himpunkan ke semua sekali. Dalam masa yang sama, himpunan yang Allah Ta'ala buat ini dia pelbagai. Ada orang yang berkulit hitam, ada orang yang berkulit cerah, ada yang mata sepet, ada yang mata bulat. Maka Allah Ta'ala punya kerja Jamil Asya', dia mampu untuk menghimpunkan yang terpisah itu kepada satu tempat, dekat satu tempat. Wal mufarriqi, dan dia jugalah yang menyebabkan perkara itu ataupun satu-satu makhluk yang diciptakan itu berbeza-beza. Itu maksudnya wajamil asya', Allah Subhanahu Wa Taala yang menghimpunkan segala sesuatu di satu tempat. Wal mufarriqi, dan dia jugalah yang membeza-bezakan. Baik, cuma sini ada sedikit faedah yang disebutkan oleh para ulama yang mensyarahkan manzumah ini. Katanya di antara hikmah kenapa Syekh sebut wajamil asya'i wal mufarriq, kerana seolah-olah manzumah ini ataupun kaedah fiqhiyah ini dia terpisah-pisah. Dia terpisah-pisah, maksudnya ada kaedah pertama, ada kaedah kedua, ada kaedah ketiga, ada kaedah keempat, dan dapat dihimpunkan satu tempat dalam manzumah ini. Itu mungkin salah satu faedah ataupun kenapa hikmahnya kenapa Syekh sebut wajamil asya'i wal mufarriqi. Baik, yang kedua, bait yang kedua, dzin ni'amil wasi'atil ghazirah. Syekh sebut dzin ni'am, Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemilik segala nikmat. Al-wasi'ah yang luas, al-ghazirah yang banyak, yang berlimpah ruah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada sifat yang maha tinggi, arfaq, lembut kepada hamba-hambanya, santun kepada hamba-hambanya. Di antara bukti Allah Ta'ala itu sangat lunak kepada hambanya adalah Allah Ta'ala mengurniakan nikmat yang banyak kepada makhluk-makhluknya. Dan nikmat ini dapat dipecahkan kepada dua bahagian. Satu nikmat yang kita panggil sebagai nikmat hissiyah, satu lagi nikmat yang kita panggil sebagai nikmat ma'nawiyah. Hissiyah maksudnya adalah nikmat fizikal, dan ma'nawiyah kita boleh panggil sebagai nikmat metafizik yang kita tak nampak. Apa contoh nikmat fizikal? Seorang itu dikurniakan tubuh badan yang sihat, mata yang boleh melihat, telinga yang boleh mendengar, dikurniakan isteri yang salihah, dikurniakan suami yang soleh. Itu semua adalah nikmat fizikal. Dikurniakan kenderaan yang baik, dikurniakan rumah yang baik, itu semua adalah nikmat fizikal yang mana Islam dan juga orang bukan Islam berkongsi sama. Nikmat
Itu semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh berikan dan dia boleh tarik semula. Tetapi para ulama sebutkan ada satu nikmat yang tidak dikurniakan kepada selain orang yang beriman kepada Allah Taala. Itu nikmat maknawiyah. Contoh yang terbesar nikmat maknawiyah adalah nikmat dikurniakan kelapangan hati dan juga ketenangan fikiran. Jadi itu nikmat dua-dua ini, kalau sekiranya seorang itu ingin mencapai kemuncak nikmat maknawiyah, dia kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dzim ni'amil wasi'atil ghazira wal hikamil bahiratil katsira. Dan selain daripada Allah itu pemilik segala nikmat yang luas, Allah juga adalah pemilik hikam. Hikam ini daripada perkataan hikmah. Hikmah maksudnya adalah wad'u syai' fi mawdhi'ihi la'iq bihi. Meletakkan sesuatu pada tempat yang sesuai padanya. Ada orang yang dikurniakan ilmu, tetapi dia tidak tahu macam mana untuk menyampaikan ilmunya, macam mana cara untuk masa yang sesuai untuk dia menyampaikan ilmu, maka kita boleh katakan orang itu alim tetapi dia mungkin tidak punya hikmah. Kemuncak kepada satu orang alim itu adalah dia dikurniakan ilmu, dalam masa yang sama dia juga dikurniakan hikmah. Jadi hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, pada sesuai dengan keadaannya, sesuai pada situasinya. Itu maksudnya hikmah. Dan Allah ini pemilik hikmah. Hikmahnya macam mana? Kenapa Syekh sebutkan kat sini? Salah satunya adalah hikmah yang Allah Ta'ala kita nampak adalah melalui undang-undang Allah Ta'ala, iaitu syariat Allah Ta'ala yang kita akan bahaskan nanti. Al-bahiratil katsira maksud yang luas dan juga pelbagai. Baik, itu bait yang pertama dan juga bait yang kedua. Kita tak masuk lagi dia punya kaedah fiqhiyah, InsyaAllah pada bait yang ke-11. Baik, bait yang ketiga. Thumma salatu ma'salamin daimi. Kemudian as-salatu. As-salat maksudnya adalah ad-du'a'u. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala bentuk solat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, dan dalam bait yang ketiga ini adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah rahmat. Kemudian rahmat ma'salamin daimi, beserta dengan kesejahteraan yang daim, yang berpanjangan, yang sentiasa. Ala rasulil qurasyil khatami, ke atas rasul yang berbangsa Quraisy. Ala khatam maksudnya penutup segala rasul. Al-Qurashi, kita tahu bahawa Nabi SAW ini adalah bangsa Quraisy. Arab ada banyak, Arab Yaman ada, Arab Quraisy ada, Arab Ghatfan ada, dekat Jordan sana pun ada Arab. Tapi Arab yang ada dekat sekitar Mekah, seperti mana yang kita maklum adalah Al-Qurashi, maksudnya Arab bangsa Quraisy. Cuma para ulama berbeza pendapat, Quraisy itu asal nisbahnya tu kepada siapa. Ada sebahagian kata Quraisy itu asal nisbahnya adalah kepada An-Nadhr bin Kinanah. An-Nadhr bin Kinanah. Ada sebahagian kata tak, Quraisy itu asalnya adalah daripada Fahr bin Malik. Ala kulli hal, Nabi SAW bangsanya adalah Quraisy, bangsa yang terhormat pada era baginda. Kemudian bait yang keempat, wa alihi wa sahbil abrari. Rahmat dan juga keselamatan ini bukan sekadar kita doakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi doa keselamatan, rahmat ini kita juga pohon kepada alihi. Kalau muslimat tengok perkataan al, kita ada surah Ali Imran. Al maksudnya adalah keluarga. Al juga walaupun secara umumnya terpakai untuk keluarga, perkataan al juga membawa maksud pengikut. Sebab dalam Al-Quran, dalam surah Ghafir ayat ke-41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yawma taqumus sa'atu wa adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Allah Taala sebut dalam surah Ghafir ayat ke-46, wa yawma taqumus sa'ah, dan ketika berlakunya as-sa'ah, kiamat, adkhilu ala fir'aun. Allah Taala memerintahkan adkhilu ala fir'aun, masukkan ala maksudnya keluarga ataupun pengikut Fir'aun, asyaddal azab, kepada azab yang sangat pedih. Berdasarkan ayat surah Ghafir ini, Allah Ta'ala menggunakan perkataan al untuk menunjukkan pengikut, membawa maksud pengikut. Jadi al kat sini
kita doakan keselamatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda dan juga orang yang mengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihil abrari, serta sahabat baginda al-abrar. Al-abrar daripada perkataan bir. Bir maksudnya adalah kebaikan. Jadi al-abrar adalah orang yang memiliki kebaikan. Jadi sahabat baginda, keluarga baginda adalah orang-orang yang baik. Kemudian Syekh sambung al-haizi maratib al-fakhari, dan mereka ini mencapai kedudukan maratib. Maratib maksudnya peringkat ataupun kedudukan. Al-fakhari adalah kedudukan yang sangat membanggakan ataupun sangat mulia. Ya, perjuangan para sahabat, kita pada hari ini juga berjuang untuk agama. Kita juga berkorban untuk agama. Tapi pengorbanan kita dan juga perjuangan kita untuk agama itu tidaklah dapat menyamai perjuangan yang dibuat oleh para anbiya, bahkan perjuangan yang dibuat oleh para sahabat. Ini jelas dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebutkan, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi bi yadihi. Nabi sebut, jangan kamu mencela para sahabatku demi yang jiwaku berada di tangannya. Nabi sebut, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Sekiranya kalau kamu nak bandingkan kamu punya perjuangan itu dalam bentuk sedekah, sedekah yang kamu berikan, infak untuk agama sebesar bukit Uhud berupa emas, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu tak akan dapat menyamai. Kalau kamu sumbang seperti itu, kalau nak dibandingkan dengan satu mud, kita panggil satu telapak tangan, mud itu satu, kita panggil satu telapak tangan yang disedekahkan oleh sahabat untuk agama. Dan bahkan Nabi sebut, setengahnya pun kamu tak akan dapat mencapai kedudukan mereka. Jadi bait 1, 2, 3, 4 itu adalah pujian kepada Allah Ta'ala, salawat dan salam ke atas keluarga baginda. Baik, muslimat, kita masuk kepada bait yang kelima. Bait yang kelima dan juga sehinggalah bait yang ke-10 ini lebih menjurus kepada ilmu, kepentingan menuntut ilmu, dan juga sedikit mukaddimah kepada al-qawaid fiqhiyah yang akan bermula pada bait yang ke-11. Syekh sebutkan, i'lam hudita an afdalal minan. Katanya ketahuilah, maksudnya kita yang baca inilah tazkirah untuk diri kita. Hudita, engkau diberikan petunjuk, anna afdalal minan. Setelah Syekh sebutkan Allah Ta'ala itu maha banyak kurniaan kepada hamba dalam bentuk fizikal, dalam bentuk maknawi, Syekh sebut pada bait yang kelima, dia kata, ketahuilah anna afdhalal minan. Kurniaan Allah Ta'ala itu begitu luas, akan tetapi afdhalal minan, minnah ini maksudnya adalah kurniaan, termasuk nikmat. Afdhalal minan, sebaik-baik nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada engkau, Syekh kata apa? Adalah ilmun yuzilu syakka anka waddaran. Ilmu yang menyebabkan engkau hilang kau punya keraguan, dan juga daran ini maksudnya adalah kekotoran. Kekotoran apa? Bukan kekotoran pada badan ataupun fizikal, tetapi adalah kekotoran pada hati. Oleh yang demikian, muslimat, ilmu ada banyak. Kita tahu bahawa ilmu ini yang menyebabkan seseorang itu berubah daripada tak tahu melakukan sesuatu kepada tahu melakukan sesuatu, dan disebabkan ilmu jugalah seseorang itu sedar. Jadi pada bait yang kelima, saya sebutkan bentuk ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang akan menyebabkan yuzilu syak. Yuzilu syak maksudnya adalah yang menyebabkan engkau punya keraguan itu hilang. Ilmu ada banyak. Ilmu sihir pun kita panggil sebagai ilmu, ilmu matematik pun kita panggil sebagai ilmu, tetapi ilmu yang terbaik adalah ilmu yuzilu syak, yang akan menghilangkan syak, maksudnya keraguan dalam jiwa, waddaran, kotoran. Kenapa dua ini penting dan kenapa dua ini menjadi tujuan kita untuk menuntut ilmu? Kerana manusia ini seperti mana yang seringkali disebutkan oleh para asatidzah,
manusia dalam kehidupannya sehari-harian akan menghadapi dua cabaran. Sama ada cabaran dalam bentuk syubhat dan juga cabaran dalam bentuk syahwat. Jadi ilmu yang terbaik adalah ilmu yang menyebabkan syubhat ataupun keraguan itu hilang dan juga syahwat kita itu terhakis. Kepada apa? Kepada tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini ditunjukkan oleh Syekh pada bait yang ke-6, katanya wa yakshiful haqqa lidzil qulubi. Kerana apa? Wa yakshiful haqqa, kerana dengan ilmu itu dia akan yakshif, akan membuka kebenaran, lidzil qulubi, untuk pemilik al-qulub, pemilik hati. Maksudnya adalah orang yang mau berfikir, dia akan mendapat kebenaran. Dan orang itu walaupun dia mempelajari ilmu, tapi niat dalam hati dia bukan untuk mencari kebenaran, maka dia juga tidak akan mendapatkan kebaikan daripada ilmu tersebut. Contohnya macam datang majlis ilmu untuk tahu dan menggunakan ilmu dengan cara yang salah, ataupun menyeleweng, ataupun berdebat dengan orang yang jahil, maka itu tidak ada manfaat untuk seorang itu mempelajari ilmu. Wa yusilul 'abda ila al-matlubi. Dan dia sebutkan wa yusilul 'abda, dan menyampaikan al-'abda, seorang hamba, ila al-matlubi, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bait yang ke-7. Syekh sebutkan fahris ala fahmika lil qawaidi. Oleh yang demikian, di antara ilmu yang akan menyebabkan kau punya syak hilang dan engkau punya kotoran dalam jiwa hilang dan menyebabkan kau sampai kepada Tuhan adalah fahris ala fahmika lil qawaidi. Maka hendaklah engkau sentiasa fahris, bersemangat untuk mendapatkan kefahaman lil qawaidi, fahaman berkenaan dengan kaedah jami'atil masail asy-syawaridi, yang menghimpunkan setiap permasalahan, kemudian permasalahan yang ada. Kemudian pada bait yang ke-8, Syekh sebutkan litartaqi fil ilmi khaira murtaqa, supaya engkau dapat naikkan kau punya level ilmu, khaira murtaqa, sebaik-baik kedudukan, wa taqtafi subul alladhi qad wuffiqa, dan engkau sampai kepada orang yang Allah Ta'ala telah pun berikan taufik. Kemudian pada bait yang ke-9, wa hadhihi qawaidun nazamtuha. Syekh sebutkan, dan kaedah ini, kaedah fiqhiyah ini, nazamtuha, aku susun, min kutubi ahli ilmi qad hasaltuha, daripada buku-buku ahli ilm, para ulama, qad hasaltuha, yang aku telah dapat capai. Yang menariknya, muslimin muslimat, sebahagian yang mempelajari ataupun yang mengajarkan al-qawaid fiqhiyah ini menyebutkan sesungguhnya nazam daripada qawaid fiqhiyah yang dibuat oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'idi ini, dia buat masa dia kecil. Dan terdapat beberapa, kita sebutkan beberapa ralat pada matan ini. Kalau berdasarkan kaedah bahasa Arabnya, kita panggil sebagai ilmu arud, yang menyusun bait-bait ini, ada. Dalam masa yang sama, itu merupakan kesilapan yang dimaafkan, tidaklah terlalu besar daripada Syekh. Dan ada dua perkara yang kita nak sebutkan kat sini. Satu, Syekh bermula, aktiviti ilmiah Syekh ini bermula sejak daripada beliau kecil, belasan tahun ataupun awal 20-an. Syekh telah pun buat kaedah ini yang masyhur, yang digunakan sampai hari ini oleh penuntut ilmu. Dalam masa yang sama, bait ini juga menunjukkan kerendahan Syekh. Dia kata, buku ini seolah-olah dia kata, aku cuma menghimpunkan sahaja daripada orang-orang yang terdahulu yang aku dapat jumpai kitabnya. Dan pada bait yang ke-10, Syekh sebutkan, jazahumul maula azimal ajri, jazahum, Allah Ta'ala memberikan mereka itu balasan, azimal ajri, dengan balasan yang besar, dan wal afwa ma' ghufranihi wal birri, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan mereka itu keampunan, ghufran, kemaafan, dan juga kebaikan. Baik, itu mukaddimah untuk manzumah al-qawaid fiqhiyah ini daripada 1 hingga 10.
Baik. Kita masuk kepada bait yang pertama yang membicarakan tentang kaedah. Bermula kaedah pertama itu, bait yang pertama yang membicarakan tentang kaedah itu bermula pada bait yang ke-11. Syekh sebutkan, katanya, wan niyyatu syartun li sa'iril amal bihassalahu wal fasadu lil amal. Baik, ini adalah kaedah yang pertama. Syekh sebutkan niat syartun li sa'iril amal. Katanya niat itu merupakan syarat li sa'iril amal. Syarat apa maksudnya? Adalah syarat untuk diterimanya amal. Bihassalahu wal fasadu lil amal. Disebabkan syarat inilah, syarat untuk beramal inilah, satu-satu ibadah itu ataupun satu-satu perbuatan itu kita boleh hukum sebagai sama ada dia itu fasad, ataupun dalam bahasa yang lebih mudahnya adalah amal itu tidak diterima, ataupun amal itu menjadi salih, amal itu diterima. Jadi bait yang pertama ini kita boleh katakan, katalah kalau satu orang itu buat satu-satu ibadah, dia punya ibadah itu salah satu kalau kita boleh nak hukum sah ataupun tidak, batal ataupun diterima, adalah bergantung kepada niatnya. Maksudnya katalah dia buat satu perbuatan, katalah dia pergi bilik air, kemudian dia pergi basuh tangan, kumur-kumur masukkan air ke dalam hidung, kemudian basuh muka, basuh tangan, dia membersihkan anggotanya seolah-olah dia itu berwuduk. Tapi dalam masa yang sama dia tidak meletakkan niat untuk berwuduk. Maka berdasarkan kaedah ini kita boleh hukum bahawa wuduk itu tidak sah, ataupun wuduk itu fasid, ataupun wuduk itu boleh kita panggil sebagai batal. Itu satu. Kemudian niat ini juga kepentingannya adalah untuk membezakan di antara satu ibadah kepada satu ibadah yang lain. Contohnya satu orang itu katalah dia pergi bangkit mengerjakan solat pada pukul 9 pagi lah contohnya. Dia bangkit, kemudian dia solat 2 rakaat. Jadi kita nak kata dia itu solat apa sebenarnya? Boleh jadi dia solat sunat wuduk, boleh jadi dia solat istikharah, boleh jadi dia solat sunat duha, ataupun boleh jadi dia solat itu niatnya adalah untuk mengqadakkan subuh yang dia terlepas. Maka niat ini ada dua kepentingan muslim-muslimat. Kaedah pertama ini disebutkan niat itu merupakan syarat bagi semua amal ibadah. Sama ada kepentingan niat ini adalah sama ada untuk membezakan di antara adat dan juga ibadat. Kita sebutkan adat dan juga ibadat. Macam contoh tadi, dia bersihkan semua anggota wuduk dia secara adat sahaja, tapi dia tak berniat, maka itu tidak dianggap sebagai ibadah. Dan juga dalam masa yang sama, niat ini penting untuk membezakan di antara satu ibadat kepada satu ibadat yang lain. Contohnya, satu orang itu dia ada puasa yang dia terbatal, ataupun dia mungkin muslimat haid lah contohnya. Hari Isnin dia berpuasa. Dia puasa, dia niat untuk puasa sunat Isnin Khamis. Dia niat 1000 kali pun, dia berpuasa 1000 kali pun ataupun ratusan kali pun Isnin Khamis itu secara sunat, puasa yang dia telah pun terbatal itu disebabkan haid contohnya, tetap tidak terangkat dan dia kekal taklifnya. Dalam arti kata lain, dia buatlah sunat macam mana sekalipun, benda tersebut kefarduan dia tetap tidak terangkat disebabkan dia tidak niat untuk melaksanakan ataupun menggantikan fardu yang dia terlepas. Maka itu sebab kaedah yang paling besar, di antara yang paling besar ada 5 kesemua sekali. Salah satunya yang mula-mula sekali adalah niat. Niat itu merupakan pintu masuk kepada seseorang itu amalnya diterima ataupun tidak, dan juga membezakan di antara amalnya itu bentuknya macam mana. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ad-dinu, ini itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua pada bait yang ke-12, ad-dinu mabniyun 'alal masalih. Agama itu mabniyun. Mabniyun maksudnya adalah dibina atas dasar maslahat.
Maslahat dalam erti kata lain manfaat, fi jalbiha, dalam mendapatkannya, wa dar'i lil qabaihi, dan juga sama ada agama itu dibina atas dasar maslahat, mendapatkan maslahat, kemaslahatan, wa dar'i lil qabaihi, dan juga untuk dar'i maksudnya adalah daf', menolak al-qabaihi maksudnya adalah keburukan ataupun mafsadat, kecelakaan ataupun keburukan. Dalam erti kata lain, kalaulah ada satu perkara itu tidak ada hukumnya dalam nas ataupun dalam nas-nas syarak, sama ada Al-Quran ataupun hadis, dan perkara itu adalah perkara baru, maka kita boleh menentukan hukum berdasarkan kaedah yang kedua ini. Agama dibina atas dasar maslahat dan juga menolak mudarat. Kita tengok kepada kesan perbuatan tersebut ataupun kesan kepada penggunaan. Mungkin contohnya, kita boleh ambil contoh vape lah. Mungkin orang rokok telah pun lama ada, vape ini baru. Jadi ada sebagian kata rokok hukumnya adalah haram, vape hukumnya adalah harus. Masa baru-baru dan kita tidak tahu apa kesan penggunaannya. Tapi setelah dikaji, semula rupanya vape ini memberikan kesan mudarat. Vape tidak pernah disebutkan dalam nas syarak, sama Al-Quran ataupun sunnah, tapi berdasarkan kaedah ini dia mendatangkan kemudaratan. Maka disebabkan agama dibina atas dasar untuk mengambil maslahat dan mengelakkan kemudaratan, maka kita boleh hukum bahawa vape itu adalah satu perkara yang dilarang. Baik, itu yang ke-12. Bait yang ke-13 masih lagi berkenaan dengan maslahat. Fa in tazaham adadul masalih yuqaddamu al-a'la min al-masalih. Bait yang ke-13 menyebutkan fa in tazaham. Tazaham ni maksudnya crowded. Jika sekiranya bertemu di antara dua maslahat ataupun beberapa maslahat, yuqaddamu al-a'la min al-masalih, maka akan didahulukan maslahat yang paling besar. Kita terus masuk bait yang ke-14. Wa didduhu tazahumul mafasidi, dan lawan bagi kaedah yang ke-13 itu adalah tazahum al-mafasidi, bertembung di antara kemudaratan-kemudaratan. Yurtakabul adna minal mafasidi, maka kalau kita buat satu tindakan dan tindakan itu pula memang kesemua sekali jalan-jalan yang kita buat itu membawa kepada kemudaratan, maka kita patut pilih kesan mudarat yang paling ringan. Baik, sini suka untuk saya sebutkan tentang 3 yang dianggap sebagai maslahat. Orang sebut maslahat, padahal rupanya benda tersebut bukanlah maslahat. Jadi maslahat ini, kalau siapa yang mengaji dalam bab fiqh ini, dapat dipecahkan kepada 3. Satu kita panggil sebagai ad-daruriyat, yang kedua kita sebut sebagai al-hajiyat, dan ketiga kita sebut sebagai tahsiniyat. Tak tahu boleh nampak ke tak? Satu, maslahat itu tidak semuanya sama. Ada maslahat yang termasuk dalam kategori ad-daruriyat, ada maslahat yang termasuk dalam kategori al-hajiyat, dan juga ada maslahat yang termasuk dalam kategori tahsiniyat, ataupun sebagian ulama sebut kita panggil sebagai al-kamaliyat. Apa beza ketiga-tiga perkara ini? Daruriyat adalah satu perkara yang apabila benda tersebut tak ada, dia boleh mengancam keselamatan ataupun mendatangkan keburukan yang besar kepada seseorang. Manakala hajat pula adalah perkara yang bila benda tersebut tidak ada. Ini saya tak sebut dari sudut terminologi saintifik, yang cuma nak bagi faham.
Hajat ini pula adalah bila benda tersebut tak ada, maka dia akan menyebabkan tidak menghilangkan nyawa, tidak menyebabkan kemusnahan, tetapi dia akan menyebabkan sekadar kesukaran kepada orang yang kehilangan hajat. Manakala tahsiniyat ini pula kita boleh panggil sebagai perkara-perkara pelengkap. Kalau dia tak ada, tidaklah menyebabkan seseorang itu musnah nyawa ataupun harta benda dia, tidaklah juga menyebabkan seseorang itu susah untuk kehidupan dia, tapi dia cuma perkara yang menyebabkan bila ia ada, dia lebih kepada keselesaan. Baik, daruriat pula muslim-muslimat dapat dipecahkan kepada 5. Ini yang kita sebutkan bila bertembung di antara maslahat, maka kita akan pertimbangkan, ataupun mudarat, maka kita akan pertimbangkan di antara benda ini kategori mana, dan juga daruriat itu sendiri dapat dipecahkan kepada 5 bahagian. 1 adalah daruriat membabitkan agama. Yang kedua adalah membabitkan harta ataupun nyawa. Yang ketiga, kalau ikut turutan, agama, kemudian nyawa, kemudian harta, ataupun berikutnya adalah akal, dan juga keturunan ataupun nasab. Kita berikan satu contoh. Contoh yang paling klasik adalah bila seorang itu pergi ke hutan, bertembung di antara dia tak ada makanan. Kalau dia tak makan something, akan menyebabkan jiwa dia dalam keadaan mudarat ataupun musnah. Tapi makanan yang ada itu pula tidak halal. Contohnya yang ada cumalah benda yang haram seperti khinzir. Maka berdasarkan kaedah ini, bertembung di antara maslahat nak meraihkan agama ataupun nak meraihkan nyawa. Agama itu tidak hilang, tetapi dia langgar sedikit. Berbanding dengan kalau nyawa, kalau dia tak makan akan menyebabkan nyawa dia melayang. Maka kalau bertembung di antara maslahat-maslahat ini, maka akan didahulukan maslahat yang lebih utama. Maka dengan sebab itu, syarak mengizinkan untuk seorang itu memakan benda yang haram dalam keadaan terpaksa dengan kadar tertentu. Itu maksudnya. Fa in tazaham adadul masalih, jika sekiranya satu-satu maslahat itu bertembung, maka akan diambil maslahat yang paling utama. Manakala mafsadat pula sekiranya bertembung di antara 2 mafsadat, maka akan diambil maslahat yang paling ringan. Kita ambil satu contoh. Pada zaman Nabi SAW, selepas pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah, di antara keinginan Nabi SAW adalah untuk mengembalikan semula Kaabah pada kedudukan asalnya, bentuk asalnya, yang agak kita panggil dia bercantum sekali dengan kawasan petak tu. Dia tak petak, tapi dia ada bulat kat depan itu. Nabi SAW ingin kembalikan keadaan Kaabah seperti itu. Tapi Nabi bimbang, kalaulah Nabi buat terus-terus dan umat Islam dekat Mekah itu baru sahaja menerima Islam dan kota Mekah baru sahaja dibuka, Nabi bimbang itu akan mencetuskan perbalahan ataupun mencetuskan tidak puas hati. Di sini ada bertemu di antara nak buat terus mafsadat, tidak mengekalkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengekalkan bentuk, tidak mengembalikan Kaabah ke bentuk asalnya, ataupun mafsadat kalau dibuat akan menyebabkan orang Arab Mekah pada ketika itu memberontak ataupun tak puas hati, terus menolak Islam, yang mereka itu baru sahaja memeluk Islam. Dan Nabi SAW membiarkan sahaja bentuk Kaabah seperti mana yang petak itu. Contoh lain, Nabi SAW, sahabat baginda itu, ya kita tahu sahabat baginda itu tidak ada yang munafik. Cuma di kalangan yang mengikut baginda, so-called mengikut baginda itu ada yang munafik, yang kita maklum. Jadi di situ bertembung di antara mudarat agama yang menyebabkan mereka itu membocorkan rahsia-rahsia agama.
Dan juga Nabi, kalau Nabi buat tindakan, mereka bunuh orang-orang munafik ini di tangan baginda sendiri, akan menyebabkan orang sebut-sebut, kata tengok Muhammad itu dia membunuh sahabatnya sendiri. Jadi Nabi SAW tidak mengambil tindakan orang munafik dengan membunuh orang-orang munafik. Nabi membiarkan. Sebab apa? Mempertimbangkan di antara dua mudarat. Mudarat mereka itu membocorkan rahsia dan juga berpura-pura dalam agama, ataupun mudarat orang akan tuduh Nabi membunuh sahabat sendiri. Jadi berdasarkan kaedah yang ke-14 ini, kaedah yang keempat ini, bait yang ke-14, bertembung di antara dua mafsadat. Nabi pertimbangkan. Tengok, ini mana satu yang lebih besar? Kesannya, kesan buruk dia. Jadi Nabi membiarkan sahaja orang munafik, bukan maksudnya membiarkan itu tidak mengambil apa-apa tindakan, tetapi membiarkan dari sudut tidak membunuh. Sebab Nabi fikir bunuh itu mudaratnya lebih besar berbanding dengan membiarkan sahaja. Still ada mudarat, tapi pertimbangkan. Jadi muslim-muslimat berdasarkan kaedah ke-13 dan juga ke-14 ini samalah juga dalam kehidupan seharian kita. Mungkin sebagai seorang anak, mungkin sebagai seorang pekerja, sebagai seorang orang yang menguruskan program dan sebagainya, kita juga akan mempertimbangkan di antara beberapa perkara. Kita lihat dia punya kesan. Nak buat ini manfaatnya ada, buat ini pun juga manfaatnya ada. Tapi mana satu manfaat yang lebih besar? Kita buat tindakan kita itu dua-dua mengundang mudarat. Maka kita akan tengok, berdasarkan kaedah ke-14, kita akan tengok mana satu mudarat yang lebih kecil, dan kita akan ambil mudarat yang lebih kecil untuk mengeratkan mudarat yang lebih besar. Baik, untuk bait yang ke-15. Ini bait yang terakhir sebelum kita berhenti rehat. Syekh sebut, wa min qawaid asy-syari'ati at-taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Wa min qawaid asy-syari'ati at-taysiru, di antara kaedah syariat adalah taysiru, adalah mempermudahkan. Beza ya, mempermudahkan dan juga mempermudah-mudahkan. Kaedah ini maksudnya adalah memudahkan. Fi kulli amrin nabahu ta'siru, pada perkara yang mendatangkan kesukaran. Ada satu kaedah lain yang sama, bunyinya lebih kurang seperti ini, kita panggil sebagai al-masyaqqah tajlibut taysir. Al-masyaqqah tajlibut taysir, kesusahan akan mendatangkan, akan membuka ruang untuk kelapangan. Contoh masyaqqah yang akan menyebabkan syariat membuka kelapangan adalah masyaqqah yang akan menyebabkan halak, akan menyebabkan kebinasaan. Contohnya, bila seseorang itu dia bekerja dalam bulan Ramadan, dan kerja dia itu pula menuntut untuk dia memerlukan tenaga yang banyak, contohnya macam dalam bidang pembuatan bangunan ataupun kilang yang mungkin kerja-kerja berat, kena pikul something, menyebabkan dia memerlukan tenaga, kena minum, kena makan, dan di sini bertembung, dan benda tersebut pula tidaklah selalu berlaku. Hari itu dia kena kerja lebih sikit. Maka pada bulan puasa itu kesusahannya adalah kesusahan untuk meneruskan pekerjaannya. Dalam masa sama dia juga kena berpuasa pada bulan Ramadan. Maka berdasarkan kaedah ini, wa min qawaid asy-syari'ati at-taysir ataupun al-masyaqqah tajlibu at-taysir, kepayahan akan menyebabkan kemudahan. Kita sebutkan kepayahan yang macam mana? Kepayahan yang menyebabkan orang itu binasa, maka dia boleh membawa kepada at-taysir ataupun membawa kepada keringanan. Maka disebabkan itu, dalam contoh kes pekerja ini, pekerja binaan ataupun pekerja bangunan, dia boleh berbuka puasa. Dan benda ini juga Nabi SAW tunjukkan masa baginda hendak membuka kota Mekah yang ada 3 peringkat pada bulan Ramadan. Nabi SAW masih lagi berpuasa. Kemudian nampak macam susah. Nabi SAW kata siapa yang berpuasa boleh teruskan berpuasa, siapa yang nak berbuka boleh teruskan berbuka. Kemudian pada peringkat ketiga, Nabi memerintahkan untuk semua umat Islam, para sahabat yang ingin masuk ke kota Mekah untuk pergi
menawan itu kerana memerlukan tenaga yang banyak untuk berbuka puasa. Itulah sebab kita tengok ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Tidaklah termasuk dalam kebaikan as-siyam ataupun berpuasa pada waktu safar. Kita tengok juga kalau safar kita pada hari ini tidaklah begitu masyakkah, maka mungkin hadis ini tidak terpakai untuk kita. Sebab Nabi sebut itu masa era nak pergi berperang ataupun keadaan nak pergi berperang. Jadi Nabi sebut laisa minal bir as-siyamu fis safar, tidaklah termasuk kebaikan berpuasa pada waktu safar. Itu satu, masyakkah. Masyakkah yang menyebabkan seorang itu halak ataupun menyebabkan dia kemusnahan nyawa ataupun mudarat pada tubuh badan. Kita nak sebut, kita masih lagi bincang tentang masyakkah yang dibenarkan untuk taisir. Masyakkah maksudnya kepayahan yang menyebabkan seorang itu syarat izinkan untuk diberikan keringanan. Yang kedua, ini masih lagi dalam bentuk masyakkah. Yang satu, al-halak yang menyebabkan kebinasaan. Yang kedua, ini menyebabkan kesukaran yang lebih daripada biasa. Kita istilahkan macam tu kot. Kesukaran yang lebih daripada biasa. Yang biasanya yang orang mungkin tak tahan untuk buat, tapi tidaklah sampai kepada kebinasaan. Maka untuk kes ini, syarak akan memberikan keringanan dalam bentuk rukhsah. Contoh yang jelas adalah kita susah, katalah seorang doktor ingin melakukan operation, ingin melakukan pembedahan dan dia susah untuk bergerak kerana kena ada dalam dewan bedah untuk tempoh sekian waktu, katalah 8 jam. Maka untuk kes seperti ini, syarak akan berikan dia rukhsah ataupun dia sakit, tidaklah menyebabkan kalau dia bergerak itu kematian. Dia bergerak-gerak tiba-tiba mati itu tak termasuk. Dia bergerak tapi payah, contohnya dia tak boleh bangun, sakit, maka syarak berikan dia rukhsah. Kalau dia tak boleh berdiri masa solat, maka dia boleh duduk, solat dalam keadaan duduk. Itu masyakkah yang kedua. Yang pertama menyebabkan kebinasaan, yang kedua menyebabkan kesupayahan lebih daripada biasa. Satu dan dua, syarak izinkan untuk taisir, untuk berikan keringanan. Tetapi ada satu masyakkah, kita panggil sebagai masyakkah adiyah. Tak tahulah nampak ke tidak. Masyakkah adiyah itu masyakkah yang biasa. Contoh apa masyakkah yang biasa? Orang susah untuk bangun tidur, sejuk contohnya. Itu adalah masyakkah biasa. Ini tidak ada apa-apa. Katalah satu orang terkata, saya nak lewatkan subuh, ataupun saya tak nak bangkit subuh, saya nak solat pukul 9. Kenapa? Dia kata sebab saya ada masyakkah. Masyakkah apa? Saya susah untuk bangun daripada tidur. Masyakkah ini tidak terpakai. Sebab masyakkah ini adalah masyakkah yang biasanya melazimi pekerjaan. Contoh macam kita qiyam mulal, ia ada masyakkah sikit, letih berdiri. Masyakkah ini tidak melebihi kebiasaan ataupun tidak luar daripada kebiasaan. Dia memang itu adalah biasa pekerjaan. Kita safar pun kita ada masyakkah biasa, mengajar pun penat. Maka masyakkah kategori yang ketiga, masyakkah adiyah ini yang melazimi pekerjaan, tidak akan diberikan taisir. Contoh orang mengerjakan haji. Dia biasa kalau mengerjakan haji ataupun umrah panas, dia akan menyebabkan pening sedikit. Pening sedikit itu tidaklah menyebabkan syariat memberikan dia taisir untuk amal perbuatan dia itu. Maka kaedah ini tidak dipakai secara wenang-wenangnya, perlukan sikit perincian. Kita sebutkan wa min qawaid syariati taisiru, kaedah yang kelima dalam bait yang ke-15. Di antara kaedah syariat adalah bila kita nak melakukan satu ibadah kita itu jadi berat, maka syariat akan mengurniakan taisir. Contohnya dalam bentuk rukhsah ataupun dalam bentuk tidak mengerjakan terus, dalam bentuk qada, menggantikan lain. Itu yang pertama, halak. Kalau kepayahan yang menyebabkan kalau dia teruskan juga bekerja atau meneruskan amal ibadah dia, akan menyebabkan kebinasaan. Yang kedua adalah menyebabkan kepayahan yang melebihi daripada biasa.
kesakitan melebihi daripada biasa, kesukaran untuk bergerak melebihi daripada biasa, itu juga syariat berikan taisir, berikan keringanan. Dan yang ketiga adalah masyaqqah adiyah, masyaqqah kepayahan yang biasanya melazimi pekerjaan yang tidak luar daripada kemampuan hamba ataupun kemampuan manusia untuk buat, maka itu tidak dikurniakan ataupun tidak diberikan taisir oleh syarak. Jadi kita telah pun sampai ke 5 kawaid ataupun kaedah seorang itu boleh sedikit sebanyak memberikan hukum untuk diri dia sendiri, terutama sekali dalam bab yang tidak ada nas syarak yang kita panggil nas syarak yang thabit, yang sahih, yang jelas kata benda tersebut haram, benda tersebut halal untuk dibuat. Ya, itu sedikit faedah untuk kita mempelajari seperti yang kita sebutkan pada awal tadi, kaedah fiqhiyah ini. Dan insya-Allah kita akan sambung. Kita rehat dulu lebih kurang 10 ke 15 minit untuk bait yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.